Sistem thrust vector akan membolehkan pesawat untuk mengubah kedudukan orientasi dinamik tanpa menggunakan permukaan kawalan aerodinamik. Dan seperti yang kita maklum, pesawat kebanggaan kita Su-30 MKM turut dilengkapi dengan sistem thrust vector ini. Sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan Attitude Control for Maneuverability? Perhatikan jika juruterbang mengubah orientasi pesawat. Ianya tidak bermakna pesawat akan mengubah arah di mana pesawat itu sedang terbang. Sistem thrust vector boleh melakukan sedikit sahaja tujahan untuk mengubah arah di mana pesawat sedang terbang manakala pada kelajuan yang berkelajuan subsonik tinggi. Sayap kebanyakan pesawat pejuang moden boleh menghasilkan daya angkat kira-kira 9 kali lebih besar daripada berat kapal terbang. Tetapi nisbah tujahan kepada berat biasanya hanya melebihi 1. Kira-kira 1.2 sahaja. Jadi, pada kelajuan tempur subsonik tinggi, biasanya kebanyakan pesawat pejuang mampu untuk menukar vektor had lajunya seperti 7 kali lebih pantas dengan menggunakan wing lift selain menggunakan sideway engine. Alasan paling biasa untuk penyaluran tujahan adalah untuk membenarkan pesawat menukar orientasinya apabila ia terbang pada keadaan di mana permukaan kawalan aerodinamiknya tidak berfungsi dengan baik. Ini dipanggil sebagai post-stall condition. Di dalam pertempuran udara, tenaga kinetik akan menghasilkan kelajuan. Maka kelajuan itu akan ditambah dengan tenaga potensi bagi menghasilkan kedudukan mendaki kerana tahap ketinggian pesawat adalah sangat penting. Terbang pada kelajuan perlahan bermakna mempunyai tenaga yang sangat sedikit, melainkan pesawat berada pada ketinggian yang sangat-sangat tinggi dan menerbangkan sesuatu selain daripada nose first losses, seperti kedudukan helikopter hendak berlepas dengan kedudukan hidung ke bawah, akan membuatkan tenaga itu hilang dengan cepat disebabkan daya seretan yang berlebihan atau kemungkinan terhempas. Pesawat pejuang akan terbang pada keadaan di mana sistem thrust vector diperlukan untuk menukar orientasi pesawat kerana di dalam keadaan tenaga rendah, pesawat sangat terdedah kepada serangan kerana ia tidak dapat mengubah vektor had lajunya dengan cepat. Ini bermakna ia mungkin boleh menunjukkan kemampuan terbang dengan baik, tetapi tidak mungkin mampu menyelamatkannya apabila ia masih tidak dapat membelok pergi ke mana-mana selain dari hanya menujah semula ke arah kedudukan mendaki ke atas. Satu-satunya cara untuk mengelak serangan musuh ialah dengan menukar had laju tujahan pesawat, iaitu thrust vector pesawat. Jadi, untuk memastikan agar juru terbang dapat mengelak pesawat daripada serangan musuh, pesawat yang sedang bertempur secara praktikalnya harus sentiasa terbang pada kelajuan yang cukup tinggi sehingga sayapnya boleh menghasilkan banyak daya yang boleh digunakan untuk pecutan ke atas dan selepas kedudukan 90 darjah dengan cepat di samping pecutan sisi. Jika kelajuannya perlahan, ia akan kehilangan keupayaannya untuk menukar tujahan had lajunya dan ia akan dengan mudah menjadi sasaran peluru berpandu musuh atau kemungkinan juga serangan daripada pesawat pejuang musuh. Selain daripada itu, sesetengah pesawat moden mempunyai permukaan kawalan yang lebih baik dan komputer fly-by-wire yang sangat maju sehingga mereka boleh kekal di dalam kawalan dengan menggunakan beberapa permukaan kawalan aerodinamik walaupun beberapa permukaan kawalan aerodinamik mereka tidak lagi berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, F-18 Hornet dan F-35 yang mempunyai penstabil menegak yang condong keluar. Ini akan memberi sedikit kelebihan. Apabila pesawat terbang pada sudut serangan yang tinggi, aliran udara ke penstabil menegak tidak begitu banyak terhalang oleh fuselage pesawat kerana penstabil menegak mendapat udara di sekeliling fuselage. Selain daripada itu, F-35 juga boleh menggunakan permukaan kawalannya di dalam keadaan terhenti, sama seperti brek udara tidak simetri. Brek di sebelah kiri pesawat dan tidak membrek di sebelah kanan pesawat menyebabkan pesawat berubah dan mula membelok ke kiri. Oleh itu, kerana F-18 dan F-35 sudah boleh mengawal orientasi mereka dengan agak baik di dalam keadaan post-stall secara aerodinamik, maka mereka tidak memerlukan thrust vector untuk melakukan post-stall maneuvering dan juga stall recovery.
Walau bagaimanapun, terdapat juga sebab lain untuk thrust vector ini. Less trim drag. Pusat tekanan semula jadi secara praktikal akan mengangkat pesawat berubah di antara penerbangan subsonik dan supersonik. Ini bermakna jika pesawat ingin terbang terus di dalam kedua-dua kelajuan subsonik dan supersonik, penstabil mendatar itu harus perlu menghasilkan jumlah daya tenaga yang besar di dalam kedua-dua kelajuan untuk memastikan pesawat terbang tanpa hidung pesawat naik ataupun turun. Daya yang dihasilkan oleh penstabil bermakna adanya seretan tambahan, dan pada kelajuan supersonik, permukaan kawalan secara tradisional agak kurang berkesan.